disetujukan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR9 2021 Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang hormat semua, hari ini kita akan mulakan proses menteri-menteri menjawab. Perbahasan sudah tamat pada minggu lepas. Kita sebenarnya ada 31 kementerian untuk kita buat jawapan di dalam masa 4 hari ini. Hari ini saya telah tetapkan kementerian-kementerian berikut untuk menjawab. Pertamanya Menteri Tugas-Tugas Khas, keduanya Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, diikuti Menteri Ekonomi, Parlimen dan Undang-Undang, Hak Ehwal Agama, kemudian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Pertahanan, Kerja Raya dan Pendidikan. InsyaAllah saya telah tetapkan masa-masa untuk semua kementerian. Diharap kita dapat menghabiskan kementerian-kementerian jawapan daripada kementerian tersebut pada hari ini, insyaAllah. Untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Masa 30 minit, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Semasa perbahasan bajet 2022, seramai 25 ahli-ahli yang berhormat telah sudi berbahas, memberi pandangan, pertanyaan terhadap Jabatan Perdana Menteri, khususnya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan portfolio Jabatan Perdana Menteri, khususnya menyentuh tentang NADMA. Datuk Menteri sekarang ni banyak bencana berlaku. Teraju, Sepadu, Angkatan Pertahanan Awam, ICU dan juga perkara yang bersangkut paut dengan Jabatan Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan bahagian pengurusan harta Jabatan Perdana Menteri. NADMA, Yang Berhormat Baling serta Yang Berhormat Hang Tuah Jaya ingin mengetahui mengenai perkara-perkara yang berkait rapat dengan penyaluran bantuan kepada mangsa banjir melalui bantuan wang ihsan yang dikeluarkan daripada tabung bencana negara Kuaban. Dan ingin saya maklumkan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa NADMA ni dia berpusat di Jabatan Perdana Menteri. Dia tidak ada kaki tangan di peringkat negeri maupun di peringkat daerah. Tetapi bidang kuasa dan punca kuasa yang NADMA berikan adalah kepada pengurusan negeri dan juga pengurusan daerah. Sebab tu ahli-ahli yang berhormat seperti Wabi Baling dan Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya tak ada kempen lah ni. Bos dia ada kat sini. Banyak urusan-urusan ini perlu diselesaikan di peringkat bahagian pengurusan daerah. Dan biasanya list ini akan komplit dan disalurkan kepada peringkat negeri. Dan dalam masa 30 hari, selepas NADMA menerima list-list ini, kita tidak akan buang masa untuk menyalurkan bantuan ini kepada mereka-mereka yang mengalami banjir. Kerap kali kita berhadapan dengan bilangan mereka yang terlibat, ketua isi rumah ni, kadang-kadang dia nama bertindih sebab kita kena pastikan mereka-mereka yang dapat menerima bantuan ni adalah mereka yang benar-benar mengalami dan mereka adalah rakyat Malaysia. Justru dia ambil masa di peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Ini adalah bersesuaian dengan
arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20 iaitu dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Untuk pengetahuan yang muat baling, sejak 26 Oktober 2021 dianggarkan 163 ketua isi rumah dan 560 mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Dan dah pun menerima laporan permohonan daripada Jabatan Pengurusan Bencana Negeri pada 8 November minggu lepas. Tuntutan adalah sebanyak 1.165 juta untuk 1,165 KIR. NADMA sentiasa memantau dan akan bekerjasama rapat bukan saja dengan Jabatan Pengurusan Bencana Negeri tetapi juga dengan ahli-ahli yang berhormat. Macam Pokok Sena, dia hubungi direct pada saya kerana dia seorang wakil rakyat yang prihatin kerana kawasan PPS tu tidak diwartakan dan jauh nak pindah dan dia melibatkan anggota frontliner polis. Jadi benda ni dah selesai, Yang Berhormat kan? Yang Berhormat sahabat berenam mencadangkan agar tempat tinggal sementara bagi mangsa kebakaran atau bencana termasuk banjir disegerakan termasuk penyediaan bantuan makanan. Apabila berlaku sesuatu bencana di pusat-pusat pemindahan sementara PPS akan dibuka dengan kadar segera mengikut arahan daripada Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Selaras dengan arahan MKN 20, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di daerah bertanggungjawab menguruskan PPS ini serta menyediakan makanan dan kemudahan asas kepada bangsa. Mengikut perkara 82, Sinarai bersama Perlembagaan Persekutuan iaitu kebajikan termasuk Sinarai dan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri maupun kerajaan yang ketiga, Majlis Daerah, mempunyai tanggungjawab bersama untuk membantu masa-masa bencana termasuklah kebakaran dan banjir. Pak Semas, boleh tak? Ya, sila. Terima kasih Menteri. Walaupun saya tak bercakap tentang banjir tetapi bulan ini hampir pasti Pasir Mas biasanya akan dilanda oleh banjir. Dan sebelum ini biasanya bantuan daripada NADMA turun kepada penerima, kadang-kadang kita ahli parlimen ni tidak tahu sebenarnya. Walaupun diberitahu tadi melalui negeri, melalui Jawatankuasa Daerah, tapi kadang-kadang ia terus kepada penerima. Jadi bolehkah kalau diperkenankan NADMA membuat satu SOP baru bahawa ahli parlimen perlu juga untuk diberitahu supaya kita lebih tahu tentang siapakah yang telah menerima bantuan dan sebagainya. Terima kasih. Sebelum itu saya mengucapkan tahniah kepada Tan Sri di Petua di atas anugerah darjah Panglima Seri Mahkota membawa gelaran Tan Sri. Saya Ubi. Dengan izin, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Speaker di atas penganugerahan darjah kebesaran itu. Tahniah Tan Sri. Muhammad, cuma bila saya balik kali ini memang kawasan P. Ramlee sudah pun banjir lah. Lepas saya terima suntikan penggalak booster, saya difahamkan bahawa di Jalan P. Ramlee, khususnya Jalan Maklum, Kampung Makam, Jalan P. Ramlee juga telah dilanda banjir. Cuma permintaan saya berterima kasih di atas makluman yang telah diberitahu tadi, tapi cuma saya ingin tanya, bila adakah rancangan untuk mendirikan jabatan ataupun cawangan NADMA di negeri-negeri, kalau kita boleh menubuhkan jabatan-jabatan ataupun mengadakan kaki tangan di negeri-negeri, di semua negeri di Malaysia, perkara itu juga akan membantu koordinasi di antara ahli parlimen, terutamanya di kawasan-kawasan yang selalu dilanda banjir. Saya lihat ini adalah perkara yang wajib diberi perhatian, mungkin peruntukan boleh kita agihkan untuk kita menubuhkan cawangan-cawangan NADMA di negeri-negeri yang dilanda banjir, kalau boleh dipertimbangkan segera, kerana ini akan sedikit sebanyak membantu koordinasi dan juga akan kita lihat ada masalah. Kalau NADMA hanya
tertumpu di Putrajaya, bagaimanakah ahli-ahli parlimen di kawasan-kawasan yang dilanda banjir itu dapat menyalurkan maklumat? Dan kalau kaki tangan itu berada di Putrajaya, adakah mereka benar-benar akan sedar keadaan banjir, masalah yang akan dihadapi oleh penduduk-penduduk di kawasan-kawasan tertentu, keadaan air, masalah tidak ada makanan, rumah ditenggelami air dan sebagainya. So, cuma permintaan saya kalau Yang Berhormat Menteri boleh mengangkat perkara ini kepada Perdana Menteri dan kementerian, kepada kerajaan, supaya kita tubuhkan cawangan-cawangan di semua negeri di seluruh Malaysia. Permintaan daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Okey, Yang Berhormat, tambahan juga kepada Jelutong tadi daripada Sepanggar, daripada Sabah. Sepanggar juga merupakan satu kawasan yang sering dilanda banjir. Kalau dulu dia ada bulan, sekarang ni macam somehow because of perubahan climate dan sebagainya, isu banjir ini sudah tidak boleh dipredik lagi. Jadi masalah yang kami hadapi di Sepanggar ni, untuk maklumat Yang Berhormat Menteri, pernah berlaku banjir di kawasan Sepanggar, tetapi oleh kerana ketidakadaan agensi-agensi yang dapat membantu seperti Dharma ini, menyebabkan orang kampung terpaksa mencari tempat-tempat tertentu, buat kemah sendiri. Malah baru-baru ini ada kes di mana budak kecil hampir lemas, mati, tapi disebab terpaksa dibantu oleh penduduk kampung. Jadi harapan saya lah, kalau boleh Dharma ni kena panjangkan juga perkhidmatan mereka ke negeri Sabah, khususnya di kawasan-kawasan yang sering terkena banjir. Terima kasih. Terima kasih Speaker. Kalau saya benarkan semua orang ni, tak habislah pasal banjir ni. Boleh saya jawab dulu mereka-mereka yang bertanya pasal banjir. Ya. Dan cadangan-cadangan ahli Yang Berhormat tu memang baik. NADMA ni hanya satu agensi yang menjaga nak beri pampasan, tetapi urusan banjir adalah 3 perkara yang dikongsi, iaitu kerajaan tempatan, kerajaan negeri, kerajaan pusat. Jadi hal-hal yang bersangkut paut dengan banjir atau bencana perlulah dikongsi dengan serahkan semata-mata kepada kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga peranan kerajaan ketiga juga perlu ada peranan masing-masing. Setakat ini jawatankuasa pengurusan bencana negeri yang dipengusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, macam di Sabah, di Timbalan Menteri yang jaga. Sementara jabatan kuasa pengurusan bencana di daerah dipengusikan oleh DO, dan dia juga adalah pegawai dan juga punca kuasa kepada apa juga isu-isu keselamatan. Jadi dia perlukan satu koordinasi je. Jadi buat sementara ini NADMA tidak ada cadangan untuk dipanjangkan pegawai-pegawai dia ke daerah-daerah, dan dia akan melibatkan kos yang banyaklah, kos yang tak sepatutnya, sedangkan perkara tersebut boleh diselesaikan di peringkat negeri dan juga daerah. Setakat ni berjalan dengan begitu baik, dan kalau ada pun dalam mesyuarat Perdana Menteri dengan ketua-ketua menteri dan menteri-menteri besar yang akan berlangsung pada 23 bulan November ini, cadangan daripada Yang Berhormat Jelutong tu akan saya ambil maklum dan kita boleh bincang bersama. Tetapi urusan-urusan perlulah dipusatkan kepada komuniti. Sebab tu salah satu daripada penubuhan SIDET, Civil Defence Emergency Rescue Team, perlu berada di daerah dan kawasan yang terbabit. Umpamanya bot, kenderaan perlu berada di komuniti. Proses-proses penyelamat dan ahli-ahli Yang Berhormat digalakkan untuk turut bersama, seperti apa yang Berhormat Pokok Sena dah buat. Saya Tan Sri Betul, bila banjir ni memang banyak dapat pahala. Ahli Yang Berhormat akan pergi melawat, ziarah. Kalau makanan daripada JKM lambat, kita sediakan dulu. Betul, Pokok Sena kan? Jadi proses lambat itu bukan kerana NADMA tidak ada di daerah atau di negeri. Bermakna sistem penyampaian dan sistem keberkesanan di peringkat negeri dan juga daerah amat bagus. Cuma kita kena perbetulkan koordinasi.
Yang Muhammad, baling Ya. Yang Muhammad. Terima kasih. Silakan Muar. Muar dulu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Situasi banjir di Muar sangat mencemaskan kerana taburan hujan yang tinggi, longkang-longkang yang tidak digali dan pada masa yang sama bantuan kerajaan itu tidak begitu cepat. Kerisauan saya ingat sampai 2 minggu lepas Yang Berhormat Menteri, banjir begitu teruk sampai saya terpaksa menempatkan 2 keluarga di rumah saya sendiri di Muar. Saya kongsikan pengalaman perit ini kerana sambil semua ahli parlimen yang lain yang sudah pun mendapatkan peruntukan khas kerajaan, ahli parlimen Pakatan Harapan serasa tempoh terdekat RM600,000 dalam tempoh masa 3 bulan sahaja. Di meja kerajaan 3.8 juta, ada yang bagi Sabah Sarawak sampai ke RM5 juta. Di Muar Yang Berhormat Menteri, RM0 Malaysia. Saya telah pun berjumpa sendiri dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. I believe diplomacy is the way forward. 3 kali dah berjumpa. Tan Sri yang betul ni dah lari tajuk lah. Dia berkait rapat kerana Biarlah dulu, nanti itu ICU punya hal. Yang Berhormat Tak Menteri, perlu, saya faham tu. macam mana saya Yang nak Berhormat selesaikan Muar isu punya banjir? hal dengan Yang Berhormat Sri Parenggam sama. Saya cerita pasal bencana. Saya Yang tak Berhormat nak Menteri, cloudkan. macam mana Mohon saya izin nak Tan Sri Ya. yang betul. Muar. Maaf. macam mana saya nak tolong orang di kawasan saya Yang yang apabila mereka Tak tidak apa. ditempatkan, Saya bantuan faham, tidak saya faham. disampaikan. Tak perlu kita bertukar. Apabila Lepas ni kerajaan kat luar saya boleh mendiskriminasi ahli selesaikan. parlimen. Yang Muhammad Kat Menteri, luar saya Yang Berhormat. selesaikan. bagi Ah. baling. Balik. Tak perlu Saya lah dah balik. berjumpa. Tunggu. Saya boleh handle dia. Tak boleh Yang kata Berhormat, dia Yang Berhormat tolong Yang Berhormat Menteri tak benarkan lagi. Yang Berhormat Muar tolong duduk. Yang Berhormat Menteri. Tan Tan Sri Sri Yang Betul. Dipertua, Teruskan. Yang Berhormat Macang ingin menanyakan mengenai bantuan khas pengurusan kematian ekoran daripada COVID. Kita telah belanjakan 32.92 juta bagi waris-waris yang memohon. Walaupun kita maklum bahawa jangkaan kematian ini terus berlaku, setakat ni dah 30,000 mereka yang meninggal ekoran daripada kematian yang dikaitkan dengan COVID. Dan mereka ni perlu memohon, dokumennya mesti lengkap, dan saya sendiri telah pergi ke pejabat di mana proses itu dibuat, dan saya amat berpuas hati bahawa proses yang dibuat oleh pegawai-pegawai sambilan ini, diorang ni amat cekap sehingga kini 6,584 waris telah pun menerima sumbangan RM5,000 ini. Yang Berhormat Baling. Sikit je. Terima kasih. Saya sanjung tinggi kerja yang dibuat oleh Nakma, sebab saya di antara kawasan yang kali ini lebih 7 kali dilanda banjir besar, air 7 hingga 8 kaki. Jadi terima kasih kepada kerajaan di bawah selian Yang Berhormat Menteri. Soalan saya pertaining to the bayaran wang haisan kepada mangsa banjir ni, yang saya pernah bercakap dengan Yang Berhormat. Cuma soalan saya sekarang ni, ada tak boleh Yang Berhormat tak perlu kaji lama sangat, buat satu keputusan atau ketetapan that Nakma Pusat deal direct dengan all the DOs yang hadapi masalah banjir. Maksudnya deal dengan pegawai daerah supaya bantuan tersebut dapat cepat disalurkan. Di tempat saya, sir, Yang Berhormat Menteri, dah 6 kali banjir until today, sir, memang ada kekangan nama tak sampai. Saya dah check dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri, nama tak sampai lagi sebab kita hantar ke negeri. Negeri hantar ke pusat. I think that is where the missing link is, sir. Kalau boleh dengan izin, Yang Berhormat Menteri boleh buat pemikiran luar kotak, directly deal dengan semua pejabat daerah with the police report, you can take action immediately, sir. Thank you, sir. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, tahniah. Terima kasih. Saya pun fikir lebih mendalam lagi daripada Yang Berhormat Baling. Kalau boleh bencana datang hari ni, semalam dah dapat pembayaran. Tapi
dana ni dana yang kita gunakan daripada wang amanah yang disatukan. Perlu ada verify. Kalau tidak, takbir urus kita bercelaru. Justru kalau cadangan yang berhormat baling, DO direct dengan NADMA, tak ada hal. Kita akan cadangkan dalam mesyuarat yang amat berhormat Perdana Menteri dengan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri pada 23 November nanti supaya cepat dapat. Dan saya faham, saya tak dapat sampai ke kawasan yang berhormat Baling itu hari. Saya sempat jumpa yang berhormat Jelutong je dekat airport Penang. Tapi nak sampai tu dah lewat ada, dan lepas saya tak dapat ziarah bahagian Baling, daerah Baling 3 kali banjir. Dan saya pasti dia akan, nama-nama ni akan bertindih antara satu sama lain. Yang sebab tu perlu ada verifikasi daripada pegawai-pegawai yang berwajib bagi memastikan mereka ni dapat bantuan yang cepat. Saya faham dah kena bencana, kalau boleh nak dapat cepat daripada yang dah lah kita kena sengsara. Lambat pula dapat. Itu yang menjadi prioriti kita di NADMA. Isu sepadu yang berhormat rakan saya Alor Gajah mencadangkan tindakan pembangunan Bumiputera 2030 dilaksanakan dengan kerjasama semua kementerian bagi meningkatkan status sosio-ekonomi Bumiputera. Penglibatan kesemua kementerian dalam pelaksanaan tindakan pembangunan Bumiputera 2030 TBP 2030 sebenarnya telah pun bermula semenjak dari fasa pembangunan rangka kerja TBP 2030 yang sudah pun dimulakan sewaktu yang berhormat Alor Gajah adalah menteri tugas-tugas khas sebelum saya. Teraju selaku agensi yang dimandatkan oleh Majlis Kemakmuran Bumiputera bagi membangunkan TBP 2030 telah menjalankan sesi sindikasi dan libat urus bersama 31 kementerian, agensi kerajaan, pemain industri antaranya MOF, JPM, EPU, MOSTI, MAFI, MIDEC daripada April hingga Julai 2021 yang melibatkan hampir 700 pekerja dan individu berkepentingan. Di samping itu juga satu sesi pemantapan bersama kementerian, agensi kerajaan serta pemegang taruh Bumiputera yang lain turut dijalankan bagi mendapatkan maklum balas mengenai program pembangunan dan inisiatif yang telah dikenal pasti di bawah TBP 2030. Yang berhormat Segambut, Yang berhormat Pengerang, Yang berhormat Kubang Pasu dan Yang berhormat Kulai, 4 ahli-ahli yang berhormat ini dia menyentuh khusus mengenai Yayasan Keluarga Malaysia, sebuah yayasan yang telah pun dibentangkan di Jemaah Kabinet minggu lepas. Penubuhannya, strukturnya telah pun diluluskan di Kabinet. Wabi Segambut menanyakan kewajaran penubuhan Yayasan Keluarga Malaysia. Wabi Pengerang mencadangkan ahli parlimen diberikan peranan untuk mengendalikan program-program yang melibatkan dana YKM. YB Kubang Pasu mencadangkan agar penyaluran dana bantuan melalui yayasan dan ataupun NGO yang sedia ada. Sementara YB Kulai mencadangkan agar bantuan YKM diberikan sehingga anak yatim melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi. Nasib kanak-kanak dan remaja yang kehilangan ibu atau bapa atau penjaga atau kedua-duanya, Tan Sri Yang Bertua, ekoran pandemik COVID-19 telah mendapat perhatian serius sejak pandemik melanda seluruh dunia. Oleh itu, Yayasan Keluarga Malaysia ditubuhkan sebagai pelengkap pada usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi melindungi kanak-kanak kehilangan ibu, bapa, penjaga akibat COVID-19 dengan memfokuskan kepada aspek kebajikan dan perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Boleh celahan sedikit Yang Berhormat?
Ya. Saya juga bangkitkan sebenarnya. Terima kasih. Tuan Menteri Ada. Speaker. Saya Ada lupa jawapan? nak sebut Matang Pau. Boleh saya Boleh. tanya sekali? Terima Sila. kasih. Ada 3 perkara yang saya bangkitkan berkaitan dengan Yayasan Keluarga Malaysia. Pertama adalah hanya lebih kurang 1% daripada isi rumah yang mempunyai kanak-kanak, ya. Tak termasuklah yang telah mengalami kehilangan ibu dan ayah akibat COVID, tapi hanya 1% daripada keseluruhan isi rumah yang punya kanak-kanak menerima bantuan oleh kerajaan menerusi pelbagai kementerian. Kedua adalah penggunaan paras pendapatan garis kemiskinan. Bila guna bawah daripada RM2,208, maksudnya ratusan ribu isi rumah memang dia terkeluar lah. Jadi saya nak tanya, dan isu ketiga itu saya bangkitkan tidak perlu ada Yayasan Keluarga Malaysia kerana memang dah ada banyak organisasi, badan-badan bukan kerajaan termasuklah yayasan yang bergerak di bawah ini. Bagaimanakah kerajaan boleh memastikan mereka menerima geran padanan? Kerana semasa COVID, mereka menjadi tulang belakang kepada penurunan bantuan kebajikan. Jadi saya nak tanya, memandangkan saya minta secara khusus supaya PJK 2019 diguna pakai bagi penurunan bantuan, kalau tidak ramai sangat yang akan tercicir, ratusan ribu ni kerana B40 dari B60 kan, Yang Berhormat. Dan bila masa tercicir, apakah ini akan diambil kira dalam target kita untuk memakmurkan Bumi Putera? Kerana pada saya memang jurang akan bertambah besar lagi kalau kita tak guna pakai. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ucap banyak-banyak terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Sewaktu Yang Berhormat duduk di Lembah Pantai pun perkara yang sama juga Yang Berhormat sentiasa ungkapan. Yang Berhormat begitu prihatin dan amat dekat dengan mereka-mereka yang deprived of love, dengan izin Tan Sri Yang Tua. Kasih dan sayang ni amat penting. Kalau kita tak ada kasih, sayang dan ihsan, tak mungkin kita berada sebagai ahli-ahli Yang Berhormat. Apa pun yang dicadangkan oleh Yang Berhormat tu kan kita ambil kira. Ada cadangan bahawa kenapa perlu ada YKM ini. Kerajaan kuat berpendapat bahawa YKM ini tidak akan mengganggu gugat atau menjejaskan mana-mana agensi atau NGO yang memang dah buat kerja dan rapat dengan mereka ini. Yang Berhormat Pematang Pau juga tanya JPM mengenai MySPC. Bagaimana data-data sekarang? Data ni sedang kita bangunkan. Memang kita perasan antara perkara yang kita bincang dalam kabinet adalah bagaimana data yang berselerak ini yang dipunyai kadang-kadang oleh NGO dan dia tidak berkongsi dengan JKM umpamanya. Atau dia tidak berkongsi dengan the third level of government. Third level of government pun ada juga yayasan-yayasan yang menjaga dan adalah pemegang taruh kepada dana-dana tersebut. Jadi bila dana-dana tersebut dan mereka-mereka yang terlibat dalam social protection network ini, yang MySPC ini dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya yakin bila data ini sudah ada, Yang Berhormat boleh ada akses kepada data tersebut. Dia dibangunkan secara internal oleh Jabatan Perdana Menteri di bawah ICU. Kalau ada apa-apa hal, Yang Berhormat Pematang Pau boleh berhubung direct dengan saya boleh bantu. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh saya tanya satu atas jawapan tersebut? Yang follow up adalah isu PJK, kerana saya minta kalau kita guna pakai dalam pemberian bantuan dan sekiranya tidak menggunakan 2,208 bagi isi rumah itu, walaupun kita dah putus tahun 2019, berapakah jumlah secara keseluruhan isi rumah yang memang terkeluar daripada penerimaan bantuan? Terima kasih Yang Berhormat. Kalau boleh bagi saya bertulis pun okey. Saya Okey. Ya. Terima kasih Tan Sri betul. Terima kasih keprihatinan. Masa Yang Berhormat tinggal lebih kurang 2 minit lagi. Saya ingat dah komplit lah Tan Sri. Tuan Speaker Kalau minta penjelasan. Yang Berhormat segambut tadi saya ada sebut,
Ya, Boleh. isu yang dibangkitkan oleh saya untuk Yayasan Yayasan Keluarga Malaysia, Kubang Pasu dan saya ada bangkitkan mengenai pembaziran kerana sekarang ini YKN sudah ada staf sumber manusia yang boleh mengendalikan isu anak yatim piatu. Kalau kita ada yayasan baru, sewa pejabat, semua tu akan memakan kos untuk kerajaan. Jadi menteri belum jawab mengenai aspek itu. Menteri hanya kata melengkapkan slogan baru ini. Yang keduanya, saya hanya nak dapatkan penjelasan. Yayasan Keluarga Malaysia ini sekarang adalah untuk anak yatim piatu yang terkesan oleh akibat COVID. Tetapi ada banyak data ibu bapa yang meninggal, dia mungkin bukan berpunca daripada COVID tetapi mati kerana long COVID. Jadi bagaimana Yayasan Keluarga Malaysia akan mengendalikan kes seperti ini? Terima kasih. Muar, Saya Babi nak bagi Muar sekali? nanti saya jawab dulu sebab Sambut tadi dulu, okey. saya nak jawab segambut. Alright. Tapi saya dah diganggu mesra oleh pematang power. Jadi dah jawapan ni. Ringkaskan. Panjang sikit. Ya. Dia tidak melibatkan ofis apa semua sebab urusan YKM Yayasan Keluarga Malaysia ni adalah urusan di bawah sepadu. Kita dah ada pegawai over and above, tak payah. Pejabat pun tak perlu kerana pejabat sedia ada boleh digunakan. Okey, Babi Segambut. Gaji CEO ada tak? Ada tak tenaga kerja yang akan dilantik untuk menerajui? Sepadu, the CEO of Sepadu is Jusasi. Dia adalah sekretariat kepada Yayasan Keluarga Malaysia. Bermaksud pegawai kerajaan sedia ada Ya, akan sedia ada. memangku. Ya, Okey. okey. Dia tidak melibatkan kos lain dan 25 juta itu initial grant tu adalah dia tidak akan berulang dan kita harap NGO dan badan-badan sukarela yang lain boleh contribute bagi memastikan yang dana tersebut boleh berkembang. Muar. Ya. Yang Berhormat Menteri, pada September 23, di dalam Dewan yang mulia ini, Timbalan Yang Berhormat Menteri telah pun jawab bahawa semua ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang akan diberikan peruntukan bagi 4 bulan yang terakhir. Ini diminitkan di dalam Dewan. Kalau tak boleh dikenakan tindakan tata tertib 36 subsection 12 Peraturan Mesyuarat. Tetapi ini dah masuk ke bulan yang ke-11. Tetapi 1 sen lagi belum diturunkan. Saya berharap saya faham mungkin Yang Berhormat Menteri baik orangnya, tetapi bila dikatakan bincang di luar, saya cuma nak diminitkan, direkodkan dalam Dewan ini. Saya dah berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 3 kali, diberikan komitmen, bertulis juga. Tetapi dah masuk bulan 11, orang Muar tak dapat 1 sen lagi. Dan ia berkenaan dengan banjir Yang Berhormat Menteri, kerana apabila orang susah di Muar, saya yang kena jawab, kena letakkan di rumah saya, keluarkan duit. Tetapi kerajaan tidak membantu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dia dah main rekod ni dah banyak kali dah. Saya nak pastikan kalau ada masa saya akan berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita dah bersetuju pada seperti apa yang dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan saya bahawa konsep Ar-Rahman Ar-Rahim ni akan terus kita praktikkan. Kita dah sign MOU, walaupun ada yang tak sign MOU, kita akan bagi pada semua. Ya. Tapi bila Yang Berhormat Muar jumpa Perdana Menteri, dia ada prosedur dia Yang Berhormat. Maknanya ICU punya KP kena buat memo, hantar surat kepada Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia akan bersetuju. Yang Berhormat dulu kan menteri, kan faham the governance of it. Yang Berhormat, jadi masa dah insyaAllah kita akan selesaikan dalam masa terdekat. Yang Berhormat, governance dia kalau Tak boleh perlu saya berikan, ni, yang lain-lain jangan tak jawab dapat dekat saya dalam jawab Dewan. dengan Yang Amat, saya minta Tan Sri Pengurusi soalan saya APM jawab, Yang Berhormat Menteri, saya menjawab secara bertulis Angkatan termasuk Pertahanan Awam. pada hulu langat. Terima kasih. Angkatan Pertahanan Terima Awam. kasih. Bertulis. Sempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal Sabah dan Sarawak masa 40 minit.